Assalamualaikum dan salam sejahtera. Untuk PTPR kita kali ini kita akan masuk bab pula subtopik terakhir. Okey, subtopik terakhir membagi bab 4 iaitu subtopik 4.3 Transformers. Okey. Seperti biasa, sebelum kita tengok apa itu Transformers, okey, kita akan tengok dululah standard pembelajaran dia. Okey. So, standard pembelajaran yang pertama, okay, standard pembelajaran yang pertama adalah menguraikan prinsip kerja transformer ringkas. Maksudnya kamu boleh ceritalah bagaimana transformer ringkas ini berfungsi. Okay. Yang kedua, menguraikan maksud transformer unggul. So, bagi tahulah kamu tahu apa itu definisi transformer unggul. Okay. Ketiga, menguraikan kehilangan tenaga dan cara untuk meningkatkan kecekapan transformers. Dan yang terakhir sekali adalah berkomunikasi tentang kegunaan transformers dalam kehidupan harian. Okey. Ilmu sedia ada, yang kamu perlu ada lah. Okey, perlu ada untuk faham subtopik ini adalah yang pertama adalah aruhan elektromagnet. Okey, aruhan elektromagnet ni kita belajar dalam subtopik yang sebelum ini 4.2. Okey, ini aruhan elektromagnet ni banyak diceritakan dalam subtopik 1 inilah, menguraikan prinsip kerja transformers ringkas. Okey, dan yang kedua adalah kecekapan lah. Ini kita belajar dalam bab 2 tingkatan 4. Okey, so kita masuk subtopik 4.3 Transformers. Okey, bila kita bercakap tentang Transformers, saya yakinlah ramai yang terbayang Transformers yang cerita tu lah kan. Okey, yang kereta jadi robot. Okey, dari segi umumnya, okey, kalau Transformers ini, okey, kamu lebih kurang lah macam cerita tu. Apa maksud saya adalah, kalau kita tengok cerita Transformers itu, kita tengok, okey, bila robot itu dalam bentuk kereta, so saiznya adalah kecil. Okey, kemudian bila dia bertukar menjadi robot, saiznya akan jadi bertambah besar, berkali-kali ganda lagi besar berbanding dengan saiz dia semasa dia jadi kereta. Okey, so dan dia juga boleh jadi daripada robot saiz yang besar itu menjadi kereta yang saiz yang kecil. Okey, so sama juga macam Transformers. Okey, so Transformers ini sebenarnya digunakan untuk mengubah voltan sebenarnya. Okey, dia boleh besarkan voltan, dia boleh kecilkan voltan. Okey, bergantung kepada kegunaan lah. Okey, apa kegunaan dia. Okey, kalau kamu perlukan voltan yang besar, so kita besarkan voltan lah. Okey, ataupun beza keupayaan, voltan itu adalah beza keupayaan. Okey, kalau kita perlu voltan yang kecil ataupun beza keupayaan yang kecil, so kita perlu kecilkanlah beza keupayaan itu. Okey, so prinsip kerja transformer ringkas. Gambar foto 4.6 menunjukkan transformers injak turun dan transformers injak naik yang digunakan dalam peralatan elektrik. Bagaimanakah transformers mengubah voltan input kepada voltan output dengan nilai voltan yang lain? Okey, so kat sini kamu kena tahu, okey, transformers ini terbahagi kepada dua, iaitu injak turun dan transformers injak naik. Okey, so bagaimana dia mengubah? Okey, ini ada kaitan dengan aruhan elektromagnet yang kita belajar subtopik sebelum ini. Okey, transformer yang turun adalah pengecas telefon bimbit. Okey, pengecas telefon bimbit ini pernah keluar SPM tahun 2018, saya tak silap saya. Okey, kertas 3. Okey, eksperimen dia. Okey, kemudian kat sini ada transformer yang naik dalam ketuhar gelombang mikro. So ini adalah aktiviti lah. Okey, aktiviti ni saya cuma tekan kat sini. Okey, ini adalah contoh gambar raja yang simple saja. Okey, untuk transformers. Okey, so kena tahulah lukis ini. Okey, dalam kes ini kita tak boleh tahu dia injak naik atau injak turun sebab bilangan gelung dia macam sama. Okey, so kamu kena tahulah. Kita tengok, saya rasa dia pasti ada kot contoh dia. So kita tengok gambar raja ini. So first kali kamu kena tahu, okey, ada litar primer. Kamu nampak sini ada litar primer dan ada litar sekunder. Okey, kemudian kita ada bergelang kuasa. Bergelang kuasa ni kita bagi VP. Okey, P itu untuk primer. Okey, VP voltan primer lah ataupun beza keupayaan primer. Okey, kemudian kita ada gelung primer. Okay, gelung primer NP. Okey, kemudian kita ada gelung sekunder NS dan kita ada terminal output VS. Okey, S tu adalah sekunder lah. Okey, kebiasaannya yang kata besar naik apa, kita nak besarkan voltan, nak kecilkan voltan, itu adalah voltan output dia kat sini. Okey, beza keupayaan output dia dekat sini VS. Okey, kemudian kita nampak di antara gelung ini ada dua garisan. Okey, dua garisan ini adalah simbol bagi teras besi lembut.
Okey, kalau kamu biarkan kosong, kita anggap itu adalah teras udara. So, teras udara dengan teras besi lembut lebih baguslah. Okey. So, make sure lah kalau ada soalan suruh pemilihan, ambil teras besi lembut. Okey, yang mesti ada 2 garis dekat tengah. Okey, Raja 4.32 menunjukkan struktur sebuah transformer ringkas dan Raja 4.33 menunjukkan peta alir bagi prinsip kerja transformer ringkas. So, ini adalah struktur transformer ringkas. Okey, kalau biasa kalau soalan nak lukis gambar 3D macam ni lah. Okey. Kemudian bawah ini adalah prinsip kerja ini yang kita perlu tahu dalam subtopik inilah. Okey, yang satu standard pembelajaran nombor 1 tadi. Okay, kita tengok dulu yang atas ni. Okey. So first, macam saya cakap tadi, kamu kena tahulah. Okay, ini adalah VP. Okay, VP adalah voltan primer. Okay, dia mesti berkalan kuasa AU. AU ini adalah arus ulang alik. Okay, AU ini adalah arus ulang alik. Dia mesti arus ulang alik. Okay, dia tak boleh arus terus. Okay, transformers mesti arus ulang alik. Itu kamu kena tahulah. Okay, kemudian kita akan ada di sini gegelung primer. Okay. Bilangan litarnya kita simbolkan sebagai NP. Okay, itu primer lah. Kemudian kat sini kita ada VS, voltan sekunder. Ini adalah terminal output. Inilah kita tengok sama ada voltan dibesarkan ataupun voltan dikecilkan. Okay, kemudian kita ada gegelung sekunder. Okay, NS. Dan kita ada teras besi lembut berlamina. Okay, teras besi lembut berlamina ni lagi bagus daripada teras besi lembut. Okay. So, kita tahulah. Kalau soalan suruh pilih. So, kamu kena pilih teras besi lembut berlamina. Okay. Kita adalah kebocoran flux magnet. Nanti kita tengoklah. Okay, nanti kita akan tengok. Okay. So, kat sini. Kita mulakan litar primer. Okay, litar primer berkalan kuasa arus ulang alik. Nampak kita guna arus ulang alik. Menghasilkan arus ulang alik dalam gegelung primer. Maksudnya kat sini. Akan ada arus ulang alik. Okay. Untuk gegelung primer. Okay. Apa itu arus ulang alik? Okay, secara ringkas yang saya cerita kat sini ya. So, arus ulang alik tu, arus tu seperti nama dia ulang alik. Okay. Sebagai contoh, kalau arus ni bermula dengan sini. So, dia lalu sini, dia masuk ke gelung. Dia berhenti dekat sebelah dia. Kemudian apa berlaku? Dia patah balik. Okay, lalu sini, masuk gelung. Dia pergi balik semula kat tempat mana dia start tadi. Okay. Itu dia buat ulang lagi balik. Ulang ke sini, lepas tu balik. Ulang balik. Okay, sampailah kamu switch off. Okay, itu maksudnya arus ulang alik lah. So, ini adalah poin yang pertama. Okay, yang kedua, arus ulang alik menghasilkan medan magnet yang berubah-ubah dari segi magnitude dan arah. Okay, so disebabkan dia ulang alik. Okay, so jadi arah arus pun akan berubah kan. So, arah arus akan berubah kejap ke kiri, kejap kanan, kejap ke kiri, kejap kanan. Ini menyebabkan medan magnet juga berubah dari segi magnitude dan arah. Okey, ini menyebabkan apa kita panggil tu, medan magnet akan berubah dari segi magnitude dan arah. Okey, sebab arus tu ulang alik. Okey. So, kejap ni utara, kejap ni selatan. Kejap ni utara, kejap selatan. Lebih kurang macam itulah. Okey. Dia tak kekal lah. Kalau ini utara, ini selatan. So, next time, ini pula selatan, ini pula utara. Lebih kurang macam itulah. Okey. Okay, flux magnet daripada gegelung primer dipautkan kepada gegelung sekunder melalui teras besi lembut. Okay, flux magnet daripada gegelung primer dipautkan kepada gegelung sekunder melalui teras besi lembut. So, ini teras besi lembut. Okay, digunakan untuk memaut apa kita panggil tu, flux magnet. Okay, flux magnet. Mana tu flux magnet ni lah. Nama apa tak, warna pink ke merah ni ke ungu. Ini adalah flux magnet, ataupun kat sini dipanggil garis medan magnet. Benda sama, flux magnet dengan garis medan magnet adalah benda yang sama. Okay, ingat balik. So, teras besi lembut ni digunakan untuk memaut lah. Maut tu macam bahasa Melayu kaut lah kan. Kaut. Okay. Flux magnet, flux magnet daripada gegelung primer dipautkan kepada gegelung sekunder melalui teras besi lembut. So, flux magnet ni boleh sampai ke gegelung sekunder lah. Okay. Kemudian, apa yang berlaku pada litar sekunder, medan magnet yang berubah-ubah mengaruh voltan ulang alik merentasi gegelung sekunder. Okey, medan magnet yang berubah tadi mengaruh voltan ulang alik merentasi gegelung sekunder. Ini kita dah belajar dalam subtopik yang sebelum inilah. Okey, di mana aruhan elektromagnet akan terhasil jika medan magnet berubah-ubah ataupun
apa kita panggil tu, berlaku pemotongan antara flux magnet dengan wayar konduktor. Dalam kes ini, medan magnet yang berubah-ubah mengaruh elektrik. So, ini adalah sebab kenapa adanya aruhan beza keupayaan. Okey, medan magnet yang berubah mengaruhkan beza keupayaan merentasi gegelung sekunder. So, bila ada beza keupayaan aruhan ataupun sebelum ni kita panggil DGE aruhan, so akan berlakulah arus aruhan. Okey, so ini adalah rumus dia, Vs per Vp sama dengan Ns per Np. Okey, Vs per Vp bersama dengan Ns per Np. Kamu nak terbalik pun, Vp per Vs sama dengan Vp per Vs sama dengan Np per Ns pun sama, boleh, tak ada masalah. Okey, so rumus ni kamu kena hafal. So itu adalah apa kita panggil, prinsip kerja transformers ringkas. Okey, kemudian kita masuk transformers unggul. Okey, transformers unggul Raja 4.34 menunjukkan sebuah alat elektrik yang disambungkan kepada terminal output sebuah transformers. Okey, so kat sini nampaklah ada alat elektrik. Alat elektrik ni biasanya kita sambung pada terminal output. Okey, input ini membekalkan, bekalan kuasa ya, mestinya arus ulang alik. Transformer tersebut menerima kuasa input daripada bekalan kuasa dan memberikan kuasa output kepada alat elektrik itu. Oleh itu, tenaga elektrik dipindahkan dari litar primer kepada litar sekunder. Okay. Transformer tersebut menerima kuasa input. So, transformer ini menerima kuasa input daripada bekalan kuasa ini. Okay. Transformer ini menerima kuasa input daripada bekalan kuasa ini. Kemudian kuasa input ini dipindahkan kepada litar sekunder menjadi kuasa output. Okey, dan membekalkan tenaga elektrik kepada alat elektrik inilah. Okey, sebuah transformer yang beroperasi akan mengalami kehilangan tenaga. Oleh itu, kuasa output adalah lebih kecil daripada kuasa input. Ini kamu kena tahulah. Kuasa output mesti lebih kecil daripada kuasa input. Okey, kuasa output mesti lebih kecil daripada input. Kuasa output biasanya kita sebut P out. Okey, P out. Okey, lebih kecil daripada P in. Into input lah, output. Okey, kemana tenaga tu pergi? Kebanyakan tenaga itu akan hilang dalam bentuk haba. Okay, ini pun kamu kena tahulah. Okay, tenaga itu akan hilang dalam bentuk haba. Okay. So, kecekapan transformers, okay, simbolnya adalah N. Ini saya tak ingat apa nama dia. Okay. Sebab kalau dulu kita belajar, kecekapan tu kita simbolkan sebagai peratus macam itu saja. So, sekarang ni ada simbol lain lah. Okay, simbol N ini. Okay, saya pun tak ingat apa nama dia. Okay, lupa dah. Okay. So, rumusnya senang, kuasa output bahagi kuasa input darab 100%. Okay. Kuasa output bahagi kuasa input darab 100%. P out bahagi P in darab 100%. Okay. Kebiasaannya kalau dalam soalan, okay, kalau kamu kira, apa kita panggil, kira calculation ni lah, menyebabkan ini, okay, biasanya kamu tidak akan dapat nilai yang besar lah. Okay. Kalau kamu dapat nilai macam 98%, 97%, 95% ke atas lah selalunya. Okay, maksudnya ada kemungkinan besar jawapan kamu salah lah. Okay. Dan lagi lah satu, kalau kamu kira guna rumus ini, kalau kamu dapat nilai yang lebih besar daripada 100, okay, maksudnya kamu memang salah. Cuba switch kuasa output dan kuasa input. Mungkin kamu terbalik yang kat sini. Okay. Sebab nilai N ini, okay, nilai kecekapan ini tak boleh lebih daripada 100%. Macam kamu kira markah kamu lah, markah exam kamu. Okay, tak boleh lebih pada 100%. Kalau kamu lebih markah exam kamu 100%, bukannya kamu pandai. Okay, so, maksudnya kamu tak pandai. Okay, kamu nak kira markah sendiri pun kamu tak tahu. Okay, so ini adalah rumus kecekapan transformers. Kita kena hafal. Pada masa kini, terdapat transformers dengan kecekapan yang tinggi iaitu 99%. Okay, so ada jugalah. Tapi memang kalau dalam SPM, selama inilah dalam SPM, jaranglah jawapan kamu dapat 99%. Okay, tak tahulah silibus kamu ni macam mana nanti. Okay, kemungkinan besar adalah kot sebab dah masuk dalam standard pembelajaran kan. Okay, bila kira dapat 99%. So, apa maksudnya kalau kecekapannya adalah 99%? So, kita panggil kecekapan itu adalah transformer unggul.
Okay. Transformers unggul ialah transformers yang tidak mengalami kehilangan tenaga, iaitu kecekapannya ialah 100%. Okay. So, sekiranya sama-sama peratus input tak kira jugalah. Dia mesti 100%. Maksudnya kuasa output dengan kuasa input dia adalah sama. Kalau dia terima 100 watt kuasa out, 100 watt kuasa input, so dia akan diterima pula. Kalau dibekalkan 100 watt kuasa input, jadi kuasa output pun dapat 100 watt. Okay, dia mesti samalah. Ya. Okay, so bagi transformer unggul, kecekapan transformers adalah kuasa output bagi kuasa input darab 100%, dapat 100% lah. Okay, maka kuasa input sama dengan kuasa output. So ini kita belajar kuasa input sama dengan kuasa output. Digunakan VP IP sama dengan VS IS. Okay. So kalau kamu ingat lagi, ini belajar dalam bab 2 ke? Bab 2 ke bab 3 saya tak ingat. Okay. P sama dengan IV. Kuasa sama dengan IV. So, tu datang ini. Tu yang tahu rumus. Dua ini. Okay. Kuasa output. P out sama dengan P in. Okay. P out sama P in hanya untuk transformers unggul saja. Maka, terhasillah rumus VPIP sama dengan VSIS. Okay. Cara meningkatkan kecekapan transformers. Okay. Prinsip kerja transformers melibatkan proses. Okay. Seperti kat sini kata, cara meningkatkan kecekapan transformers. Seperti yang saya cakap tadi. Okay. Transformers jarang kamu, kalau calculation dalam paper exam kamu, jarang kamu dapat nilai yang tinggi. So, kenapa? Sebab kebanyakan tenaga itu nanti akan hilang dalam bentuk haba. So, kita kena fikirkan cara macam mana nak tingkatkan kecekapan transformers. Okay. Prinsip kerja transformers melibatkan proses-proses seperti pengaliran arus dalam gelung kuprum. Okay. Kenapa kita pakai gelung kuprum? Kerana kuprum mempunyai rintangan yang rendah. Okay. Kita tahu juga perubahan medan magnet dan aruhan elektromagnet. So, tiga benda ini menjadi punca kenapa transformers itu kurang cekap lah. Okay. Proses-proses ini menyebabkan kehilangan tenaga yang berlaku transformers dan tidak dapat beroperasi pada tahap optimum. Kebanyakan tenaga hilang dalam bentuk tenaga haba. Okay, itu maksudnya lah. Maksudnya transformers itu makin lama bila kamu on kan, makin lama dia akan jadi makin panas. So yang panas itu haba itu adalah bukti bahawa transformers kamu bekerja tapi tidak cekap. Okay, so kita tengok dekat sini, ini adalah ada berapa ni? 4. Okay, ada 4 punca kehilangan tenaga. Okay, ini adalah kesan je lah. Okay. Yang pertama adalah rintangan gegelung. Okay, rintangan yang datang daripada gegelung itu sendiri. Gegelung primer dan sekunder terdiri pada dawai yang sangat panjang. Okay. Apabila arus mengalir dalam gegelung yang berintangan, pemanasan dawai berlaku. Pemanasan dawai menyebabkan tenaga haba dibebaskan ke sekeliling. Okay. So, dawai yang panjang. Kalau kamu ingat lagi kamu belajar dalam bab 2. Okay. Faktor-faktor yang mempengaruhi rintangan dalam konduktor. Okay. Panjang adalah salah satu faktornya. Okay. Kalau panjangnya panjang, okay, jadi rintangannya adalah tinggi. Okay. So, logik akal kamu, kalau kamu nak buat satu gelung, mestilah kamu menggunakan wayar yang panjang. Okay, itu maksudnya lah. Okay. So, kalau pakai wayar panjang, so rintangan gelung itu akan bertambah. Okay. Ini boleh kata macam faktor yang kita tak boleh nak elak lah. Okay. Sebab nak buat transformer memang memerlukan wayar yang panjang. Okay. Kemudian kita ada arus pusar. Okay. Arus pusar, okay, medan magnet yang berubah-ubah mengaruh arus pusar dalam teras besi. Arus pusar ini memanaskan teras besi. Okay. Selain daripada arus aruhan, so arus pusar juga terhasil. Okay. Arus pusar inilah yang akan memanaskan teras besi. Teras besi yang panas membebaskan tenaga haba ke persekitaran. Okay. Arus pusar ini kadang-kadang dipanggil bahasa Inggeris kita panggil eddy current. Eddy current, EDDY. Okay, current tu arus elektrik lah. Okay, kita arus pusar ni kita panggil sebagai eddy current. Okay, kemudian kita ada faktor yang ketiga iaitu histeresis. Histeresis, okay, teras besi dimagnetkan dan dimagnetkan secara berterusan oleh medan magnet yang berubah-ubah. Okay, betul lah. Okay, ini adalah aruhan elektromagnet. Okay, teras besi dimagnetkan dan dimagnetkan secara berterusan oleh medan magnet yang berubah. Tenaga yang dibekalkan untuk pemagnetan tidak pulih sepenuhnya semasa penyamagnetan. Perbezaan tenaga ini dipindahkan kepada teras besi untuk memanaskannya. Okay. So, proses magnet ini, okay,
antara dua jadi dimagnetkan dan dinyah-magnetkan. So antara perubahan perubahan tu antara bila magnet nak ubah untuk dinyah-magnetkan, kemudian dimagnetkan semula. So maksud perubahan itu tidak cukup untuk membolehkan tenaga sepenuhnya. Okey, so apa berlaku, perpindahan tenaga itu dipindahkan kepada teras besi lah. Okey, so histeresis ni datangnya daripada teras besi yang dimagnetkan dan dinyah-magnetkan secara berterusan. Okey, kemudian kita kat sini kebocoran flux. Okey, flux magnet yang dihasilkan oleh arus primer tidak dipautkan sepenuhnya kepada gegelung sekunder. Okey, flux magnet tadi, okey, tidak semuanya dipautkan kepada gegelung sekunder seperti yang kita tengok dalam gambar rajah sebelum ini. Okey, so disebabkan itulah berlakunya kebocoran flux magnet. So kat sini apa yang kamu kena tahu adalah punca dia lah. Okey, punca dia punca kenapa rintangan gelung ini. Okey, sekejap ya, saya padam. Okey, punca rintangan gelung, okey, dawai yang panjang. Okey, kemudian arus pusar, puncanya adalah medan magnet yang berubah-ubah. Okey, kemudian histeresis, teras besi dimagnet dan yang magnetkan, okey, secara berterusan. Okey, kemudian kebocoran flux magnet. Okey, flux magnet yang dihasilkan oleh arus primer tidak dipautkan sepenuhnya kepada gegelung sekunder. Okey, so kamu kena tahulah apa punca dia dan apa kesan dia. Okay, so dah tahu punca, dah tahu kesannya macam mana. So apa kita perlu buat? Kita perlu atasi dia lah. Okay, kita perlu atasi dia. So kat sini kita tengok, kecekapan sebuah transformers boleh ditingkatkan dengan mengurangkan kehilangan tenaga dalam transformers. Jadual 4.10 menunjukkan cara-cara mengurangkan kehilangan tenaga dalam transformers. Okay, faktor yang pertama, okay, rintangan gelung. Okay, so disebabkan panjang wayar itu kita tak boleh ubah. Okey, nampak transformer seperti yang saya cakap tadi, panjang wayar itu mesti panjang. Okey, kalau tak kamu tak boleh buat transformer, macam mana kamu nak buat lilitan kalau wayar itu pendek, betul tak? Okey, so kita guna alternatif, iaitu kita gunakan dawai kuprum yang apa kita panggil, yang rintangannya lebih kecil. Okey, rintangannya lebih kecil, kan? Gunakan dawai kuprum yang lebih gunakan dawai kuprum yang lebih tebal, okey, untuk menghasilkan rintangan yang kecil. Kita memang pakai dawai kuprum, okey. Kalau soalan suruh pilih, kita memang pakai dawai kuprum, okey. Apa-apa saja yang untuk memudahkan arus mengalir dengan banyak, kita akan gunakan dawai kuprum, okey. So kita guna dawai kuprum yang lebih tebal, okey, diameternya lebih tebal untuk menghasilkan rintangan yang lebih kecil. Ini pun kita ada belajar dalam bab 2 hari tu, okey, faktor yang mempengaruhi rintangan, ketebalan. Kalau ketebalannya kecil, okey, rintangannya adalah tinggi. Kalau ketebalannya besar, rintangannya adalah kecil. Okey, arus pusar, cara atasi arus pusar, okey, gunakan teras besi berlamina seperti yang kita tengok awal-awal tadi. Okey, teras besi yang berlamina yang terdiri daripada kepingan-kepingan besi nipis yang dilekatkan dengan gam penebat. Okey, itulah berlamina tu maksudnya. Okey, kemudian histeresis, gunakan teras besi lembut sebagai teras. Okey, besi lembut memerlukan tenaga yang kecil untuk dimagnetkan. Okey, so biasanya kalau teras besi lembut ni, kalau guna kat soalan yang perlukan apa alasan dengan ciri-ciri tu, okey, biasanya kalau nampak teras besi lembut, okey, jawapannya satu je, mudah dimagnetkan dan dinyah-magnetkan. Saya ulang, kalau nampak perkataan teras besi lembut, kalau kamu punya ciri-ciri adalah teras besi lembut, okey, dia punya alasan adalah mudah dimagnetkan dan dinyah-magnetkan. Okey. Kemudian kebocoran flux magnet, lilitkan gegelung sekunder di atas gegelung primer supaya flux magnet yang dihasilkan oleh arus primer melalui gegelung sekunder. Okey, lilitkan gegelung sekunder di atas gegelung primer. Okey, so kat sini ada kaitan dengan bentuk teras besi. Kalau kita tengok yang tadi gambar rajah sebelum ini, teras besi lembutnya, okey, berbentuk seperti ini, petak. Okey, ada dekat teras besi lembut yang bentuk U. Okey, so ini letak primer, ini letak sekunder. Ini letak primer, ini letak sekunder. Okey, tapi
Yang paling bagus adalah terah besi lembut yang berbentuk silinder. Di mana? Kalau kamu tengok kat sini, Lily kan gelung sekunder di atas gelung riung. Maksudnya, sekunder dekat atas, primer dekat bawah. Ini yang paling bawah, bagus. Okey. Ini sekunder, bawah ini primer. Okey. Untuk mengelakkan ini, kalau kita bayar ni, dia dapat elakkan kebocoran flux magnet. Ini bolehlah. Kalau soalan suruh pilih yang mana satu, ini ke, bentuk petak ini ke, bentuk U ke, bentuk silinder ke, mana paling bagus? Ini. Bentuk ini paling bagus, bentuk silinder paling bagus. Okay, tujuannya adalah untuk mengelakkan kebocoran flux magnet. Okay, kita tengok kat sini pula. Dalam operasi transformers, okay, arus pusat merupakan satu punca kehilangan tenaga. Walau bagaimanapun, arus pusat boleh membawa manfaat kepada manusia. Gambar foto 4.7 menunjukkan sebuah dapur aruhan Raja 4.35 yang menunjukkan arus ulang-alik berfrekuensi tinggi dalam gelung menghasilkan medan magnet yang berubah pada frekuensi yang tinggi. Medan magnet ini mengaruh arus pusat pada dasar kuali. Arus pusat tersebut memanaskan dasar kuali. Okay, ini adalah dapur aruhan lah. Okay. Dapur yang tidak menggunakan api. Mungkin ada yang pernah tengok, mungkin ada tak pernah tengok. Okay, bahasa Inggeris kita panggil induction stove. Okay. So, ini adalah salah satu kebaikan yang kita boleh dapat daripada keburukan. Okay, keburukan daripada arus pusat ini kita boleh tukarkan kepada kebaikan. So, mungkin satu hari nanti, lama-lama semua keburukan ini boleh jadi kebaikan jugalah. Okay, untuk certain kehidupan kamu lah. Okay, kegunaan transformers dalam kehidupan harian. Okay. Transformer mempunyai kegunaan yang luas. Okay, berikut merupakan beberapa contoh mesin menggunakan transformers injak turun dan transformers injak naik. Okay. So, untuk injak turun, pengecas komputer riba, mesin fotokopi dan mesin gipalan-gipalan tu welding lah. Okay. Kalau transformers injak naik adalah ketuhar micro, defibrillator dan mesin sinar X. Okay, defibrillator ni apa benda? Okay, itu benda yang kalau kamu tengok cerita ni doktor-doktor tu, okay, benda yang kalau orang mati tu yang guna kejutan elektrik tu, itu kita panggil sebagai defibrillator lah. Okay, so ini adalah fungsi injak turun dan fungsi injak naik. Okay, tak ada kalau dulu ada belajar pasal sistem elektrik kat Malaysia, tak ada kot dalam silibus kamu ni. Mungkin dah pernah belajar kot dalam tingkatan yang lepas. Okay, so kita masih contoh satu. Sebuah transformers yang sambungkan kebakaran kuasa 240 volt. Okay, ini adalah VS. Okay. Okay, ini adalah VS. 240 volt ni adalah VS. Kalau kamu perasan, 240 volt ini pun seperti biasa nampak. Okay, dalam bab 2 kita selalu tengok. Okay, memberikan kuasa 27 watt. Okay, so ini adalah P-in lah. Okay, ini adalah P-in. Ini adalah VS. Pada voltan 18 volt kepada sebuah alat elektronik. So ini adalah VS VP. VS pula. Sorry, ini VP, ini VS. Okey, ini adalah VP. Okey, 240 adalah VP primer. Okey, P ini adalah VS sekunder. Okey, kepada sebuah alat elektronik seperti ditunjukkan dalam Raja 4.36. Oh, sorry, 27 watt ni adalah P-in. P out. Okay, ini adalah P out. Okay. Oh, inilah P out. Okay, andaikan bahawa transformers itu unggul. So, dia kata transformers itu unggul. Maksudnya, kuasanya sepatutnya adalah sama lah. Okay. Okay. Sebab kuasa input, kuasa outputnya adalah sama. Okay, kalau ikutkan sebagai transformers unggul ni lah. Bagi belajar transformers unggul ni maksudnya, dia punya kecekapan adalah 100%. So, P-in sama dengan P-out. Okay. So, A, hitungkan nilai bilangan litar gelung primer. B, hitungkan arus dalam litar sekunder. Okay. So, bicara arus dalam ini. Kemudian, C, hitungkan arus dalam litar primer. Okay. So, kita pertama A, hitung bilangan lilitan gelung primer. Okay. So, kita guna rumus VS per VP sama dengan NS per NP. So, VP adalah 240, VS adalah 18, NS adalah 60. So, disuruh cari NP. So, gantikan saja. Okay. Mudah saja. Okay.
Soalan transformer kalau pengiraan dia mudah saja macam ini saja. Okey, kemudian B, hitungkan arus dalam liter sekunder. So kita arus dalam liter sekunder, arus kat sini berapa? Okey, so kita guna rumus P sama dengan IV yang kita belajar dalam bab 2 hari tu. Okey, P sama dengan IV. So P nya ada 27, I-nya nak cari, V-nya ada 18. So dapat 1.5 ampere. Okey. Kemudian dia suruh cari hitungkan arus dalam liter primer. Dah cari arus kat sini, kena cari arus dekat sini pula. Okey, so guna bila kita belajar hal tadi, okay, kalau transformers unggul, P out sama dengan P in kan. So VP sama dengan IP sama dengan VP sama dengan VP IP sama dengan VS IS. So gantikan sahaja, so dapatlah 0.1125 ampere. So kita boleh nampak dekat sini. Okey, kita boleh nampak dekat sini. Okey, NP tadi kita dapat adalah 800. Okey, NP-nya 800. Okey, NS-nya adalah 60. So ini adalah transformers injak turun. Okey, ini adalah transformers injak turun. Salah satu cara kamu nak tengok transformers ni injak naik ke injak turun, kamu tengok pada dia punya gegelong. Kalau gegelong sekundernya kecil, okey, so itu maksudnya injak turun. Kalau gegelong sekundernya besar, itu adalah injak naik. Kita boleh tengok 60 ni lagi kecil daripada 800. So ini adalah transformers injak turun. Okey, transformers injak turun. Okey, kemudian lagi apa kita boleh tengok? Kita boleh tengok kat sini lah. VS dengan, VS pula. VP dengan VS dia. VP-nya 240. VS-nya adalah 18. Walaupun nilainya lebih kecil, jadi ini adalah injak turun. Tetapi kalau kamu tengok dari segi arus, okey, arus IP kita dapat sini 0.1125, tapi IS yang belah sini, okey, kita dapat 1.5. Arusnya lebih besar. Kalau arusnya bertambah, jadi ini adalah injak turun. Okey, so kamu tak nak kamu pening, okey. Kamu just faham saja. Biasa kalau tengok gambar aja, kalau soalan bagi gambar aja, jaranglah dia bagi macam ni. Okey, biasanya memang nampak ketara lah. Kalau injak turun, ini kamu belah sini, kamu nampak bilangan gelung banyak. Belah sini, kamu akan nampak bilangan gelung sedikit. Kalau injak turun lah. Kalau injak naik, belah sini sikit, belah sini nampak banyak. Okey. Oh, adalah. Okey. Sistem penghantaran dan pengalihan tenaga elektrik. Okey, transformers memainkan peranan yang penting dalam sistem penghantaran dan pengalihan tenaga elektrik dari stesen jana kuasa kepada pengguna. Raja 4.37 menunjukkan kegunaan transformers injak naik dan injak turun dalam sistem tersebut. Okey, so stesen jana kuasa ini, okey, dia membekalkan sebanyak 20 kV. Okey, so apa yang berlaku? Okey, transformers injak naik ini menaikkan 20 kV kepada 275 kV untuk proses penghantaran elektrik lah. Okey, kemudian bila sampai dia nak mengagikan elektrik, so kita akan gunakan transformers injak turun. Okey, di mana transformer injak turun ini akan mengurangkan 275 kV kepada 132 kV. Okey, so kemudian dekat pencamar bahagian utama ini dia akan turunkan lagi. So kita guna injak turun kepada 33 kV. Okey, di mana 33 kV ini digunakan untuk industri berat lah, untuk kilang-kilang. Okey, yang untuk kilang kemudian 33 kV ni akan dimasukkan dalam injak turun sekali lagi untuk ke industri ringan pun kilang jugalah. Okey, sebanyak 11 kV. So daripada 33 tukar jadi 11. Okey, kemudian 11 ini diturunkan kepada injak turun. Okey, diturunkan dengan menggunakan injak turun kepada 230 volt. Okey, ini biasanya kawasan kediaman 230 ataupun 240 volt lah yang seperti kita selalu jumpa. Okey, 240 volt. So ini kegunaan transformer injak naik dan injak turun. Okay, pada peringkat penghantaran tenaga elektrik, transformer injak naik digunakan untuk menaikkan voltan dalam kabel kuasa supaya arus dalam kabel kuasa menjadi lebih kecil. Hal ini mengurangkan kehilangan tenaga elektrik daripada kabel kuasa. Okay, pada peringkat pengalihan tenaga elektrik, transformer injak turun digunakan untuk menurunkan voltan kabel kuasa secara berperingkat sehingga nilai yang sesuai digunakan untuk perindustrian dan juga kediaman. Okay, so mana tadi? Okey, kita tengok kat sini pada peringkat penghantaran tenaga elektrik kat sini. Okey, peringkat dekat sini. Okey,
Reformation lain digunakan untuk menaikkan voltan dalam kabel kuasa supaya arus dalam kabel kuasa menjadi kecil. So kalau voltan naik, okey, arus jadi kecil yang tadi kita dah kira tadi. Okey, kalau kamu perasan contoh satu tadi kita sudah kira voltan tinggi kalau voltan bertambah, arus akan berkurang. Okey. So bila arus yang kecil, hal ini mengurangkan kehilangan tenaga elektrik daripada kabel kuasa. So kat sini kita boleh elakkan kehilangan tenaga lah. Okey. So itu saja untuk hari ini. So untuk praktis formatif 4.3 sila buat. Okey, buat semua 1 hingga 4. Okey, buat 1 hingga 4 praktis formatif 4.3. Hantar selewat-lewatnya pukul 5 waktu PDPR lah. Okey. So itu saja untuk hari ini. Jika ada sebarang masalah sila WhatsApp saya secara personal. Okey. So sekian, terima kasih.